Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu lagi kejutan buruk untuk Perikatan Nasional serta Muhyiddin Yassin. Susulan kekalahan Perikatan Nasional Bersatu pada PRK baru-baru ini, terdapat cakap ramai orang ataupun persoalan kenapa PN ditolak di KKB dan kenapa kerajaan perpaduan mulai diterima rakyat, bahkan semakin kukuh sokongan kepada Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, selepas keputusan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, Saifuddin Nasution ada membuat kenyataan rakyat menolak taktik usang kempen 3R oleh Perikatan Nasional menurut Saifuddin Nasution. Dan ini ada lagi satu dapatan terkini yang saya lihat daripada Malaysia kini. Dasar kerajaan mesra penjawat awam tambat hati polis tentera di KKB. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu berita baik untuk Anwar dan kerajaan perpaduan. Adakah dengan ini mulainya kepada Anwar Ibrahim supaya terus mengekalkan kekukuhan status beliau sebagai Perdana Menteri? Di dalam berita ini, beberapa penganalisis politik berpendapat dasar kerajaan yang mesra kaki tangan awam telah menambat hati anggota pasukan keselamatan sehingga diterjemahkan dalam peningkatan undi awal pada PRK KKB. Pensyarah kanan Sains Politik Universiti Putra Malaysia, Nur Ayuni Muhammad Isah berkata, peningkatan sokongan terhadap kerajaan turut dipengaruhi oleh pengumuman dan pemberian pelbagai insentif kepada penjawat awam. Secara tradisi, kaki tangan awam termasuk polis dan tentera akan menyokong kerajaan pada hari ini. Saya percaya tradisi ini akan kembali sekiranya kerajaan perpaduan konsisten menjaga kebajikan mereka, katanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan pelbagai insentif kepada kaki tangan awam semenjak akhir Februari, bermula dengan bayaran insentif awal RM2000, bantuan khas Aidilfitri RM500, dan yang terkini kenaikan gaji sehingga 13% bermula 1 Desember ini. Pertembungan di KKB menyaksikan calon kerajaan perpaduan Pang Sok Tau menang PRK itu dengan majoriti 3.869 undi, menewaskan calon dari PN Khairul Azhari 10.131 undi, calon PRM 152 undi, yaitu Hafiza Zainuddin, dan calon bebas Nyau Keshin 188 undi. Menerusi undi pos, anggota polis memberikan 249 undi untuk calon kerajaan perpaduan 84.1% dan 47 untuk PN sebanyak 15.8%. Berbanding PRN 2023, hanya 119 undi polis diberikan untuk kerajaan perpaduan dan 388 undi untuk PN. Bermakna kita dapat lihat di sini peralihan undi bagi bahagian penjawat awam, yaitu termasuk polis dan tentera di Kuala Kubu Baharu. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu berita gembira untuk Anwar Ibrahim, sekaligus menunjukkan kekuatan Anwar Ibrahim yang pasti menakutkan musuh-musuh Perdana Menteri. Dan ini kita boleh cakap selamat tinggal kepada musuh-musuh politik Anwar Ibrahim. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita mendengar anak pemimpin daripada Parti PAS yang ditahan SPRM
Bahkan kita juga mendengar bos besar ataupun pemimpin tertinggi PAS yang berpangkat menteri besar ditahan SPRM. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan anak MB Perlis dan juga MB Perlis yang ditahan SPRM baru-baru ini telah menimbulkan banyak tanda tanya. Adakah benar-benar mereka terlibat dengan kesalahan? Nah, saudara-saudara, terkini SPRM dalam satu keputusan terkini melalui artikel daripada Malaysia Kini. Rasuah di Perlis, SPRM cadangkan seorang suspek didakwa. Nah, menjadi persoalan yang utamanya adalah siapakah yang dicadangkan SPRM untuk seorang suspek itu didakwa. Adakah anak MB Perlis? Adakah MB Perlis ataupun mana-mana pihak? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sudah menyelesaikan siasatan mereka. Anak MB Perlis Muhammad Shukri Ramli yang terkait dengan isu rasuah. Malaysia Kini difahamkan pegawai SPRM yang berkaitan sudah menyerahkan kertas siasatan mereka kepada Jabatan Peguam Negara beberapa hari lalu. Artikel ini diterbitkan pada 15 Mei. Menurut sumber, selain mengemukakan dapatan hasil siasatan, SPRM juga mencadangkan agar sekurang-kurangnya seorang suspek dibawa ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan jenayah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi pula mengesahkan bahawa agensi anti rasuah itu sudah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun, Azam enggan mengulas lanjut. Apabila ditanya sama ada suspek yang dicadangkan untuk didakwa itu ialah anak Muhammad Shukri. Sekarang kita tunggu keputusan Timbalan Pendakwa Raya pada minggu depan, katanya kepada Malaysia Kini. Bulan lalu, SPRM dilaporkan menahan reman anak Menteri Besar Terbabit dan 5 yang lain bagi membantu siasatan berhubung. Kes mengemukakan dokumen palsu bagi membuat tuntutan bernilai 600,000 sejak 2022. Bagaimanapun, penelitian mendapati projek yang didakwa itu tidak dilaksanakan. Ia melibatkan projek kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan, pembekalan, dan perkhidmatan dari 2022 hingga kini. Badan Pencegah Rasuah itu dilaporkan sedang menyiasat Muhammad Shukri atas dakwaan salah guna kuasa. Muhammad Shukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis kemudian dibebaskan pada hari yang sama selepas penyiasat selesai merakam keterangannya ketika dia hadir di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah berkenaan di Putrajaya pada 30 April. Malaysia Kini difahamkan SPRM mungkin akan memanggil Muhammad Shukri semula untuk disoal siasat tidak lama lagi. Menurut artikel daripada Malaysia Kini bertarik 15 Mei. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan rasuah di Perlis, SPRM cadangkan seorang suspek didakwa. Nah, saudara-saudara, persoalannya kalau anak MB Perlis dan MB Perlis itu terlibat dengan rasuah dan dapat dibuktikan bersalah, bukankah itu satu kejutan buruk untuk PAS dan Perikatan Nasional? Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.